Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok satu benda yang paling parah sekali kalau jadi dekat enjin kita, iaitu piston bengkok. Atau lagi tepat lagi, connecting rod yang pegang piston kita tu yang bengkok. Kalau benda ni jadi dekat kita, memang kita akan perasan punya. Dan biasanya kalau berlaku piston bengkok ni, enjin kita tu dah terlambat dah nak diselamatkan. Jadi kita nak tengok 5 sebab macam mana boleh berlaku piston bengkok ni. Okey, jom kita tengok. Jadi piston ni sebenarnya satu benda yang sangat penting lah dalam enjin kita. Dia punya penting tu, senang kata, kalau tak ada piston ni, enjin tu tak boleh jalan lah. Bila minyak kita terbakar, piston ni lah yang akan tertolak ke bawah dan convert tenaga dari letupan tu kepada tenaga mekanikal untuk gerakkan crankshaft enjin kita tu. Dan crankshaft pula, power tu akan pergi ke gearbox kita dan akhirnya sampailah dekat tayar untuk kereta kita bergerak. Jadi kalau tak ada piston ni, enjin kita tu memang tak gerak. Dan piston ni pula dipegang oleh satu komponen yang dinamakan connecting rod ataupun con rod. Ada orang nak lagi simple, dia panggil rod saja. Dan con rod ni lah yang connect piston kita dengan crankshaft. Jadi maknanya setiap kali minyak kita terbakar, con rod ni lah yang akan menanggung load yang sangat tinggi daripada piston untuk gerakkan crankshaft. Dan malangnya kalau load ni terlebih tinggi, con rod ni boleh bengkok. Kalau ikutkan, con rod ni material dia sangat kuat tau. Dia memang susah nak bengkok. Untuk enjin yang biasa, con rod ni dibuat menggunakan forged steel. Maknanya besi tu kita penyek-penyek dia sampai jadi bentuk con rod ni. Lepas tu bagi heat treatment untuk buang stres-stres dekat besi tu. Dan lepas tu kita machine dia untuk dapatkan dimension yang betul ikutlah enjin jenis apa. Jadi con rod ni memang sangat kuat. Sebab benda ni tak boleh fail. Kalau dia fail je ataupun bengkok, most likely dia akan kena dekat silinder atau komponen lain dan rosakkan enjin kita. Kalau tak pun, dia boleh patah terus dan tembus keluar dari enjin tu. Sebab tu bahaya kalau con rod ni bengkok. Tapi tadi kata kuat sangat kan? Tapi macam mana boleh bengkok juga? Okey, antara punca yang utama kenapa con rod ni bengkok, yang pertama adalah sebab hydrolock. Maknanya kalau kita redah banjir contohnya, ataupun lah tiba-tiba banjir kilat, kereta kita tenggelam, air ni boleh masuk dekat dalam tempat minyak tu terbakar. Jadi masalah dengan air ni, kalau kita mampatkan dia, dia tak boleh mampat tau. Piston kita ni pula memang kerja dia untuk mampatkan udara dekat dalam silinder tu. Jadi kalau ada air ni, tekanan dalam silinder tu akan jadi sangat tinggi. Dan bila tekanan ni dia tak boleh nak pergi mana-mana, something mesti akan bengkok. Dan most likely connecting rod ni lah yang akan bengkok. Sebab tu kalau anda baca dekat mana-mana artikel pun atau tengok mana-mana video pun, semua orang akan advise supaya jangan cuba-cuba untuk start terus enjin kalau baru je lepas banjir. Kena tu pergi bengkel, suruh mekanik yang pakar check dulu, baru boleh start. Sebab kalau kita start, lepas tu connecting rod ni bengkok, lagi mahal nak baiki jawabnya. Sebab kedua pula, macam mana con rod yang kuat ni boleh bengkok juga adalah bila berlaku knocking. Knocking ni berlaku bila minyak kita tu terbakar awal sangat. Belum ada spark lagi, dia dah terbakar dah. Mungkin sebab suhu panas sangat ataupun tekanan tinggi sangat. Jadi knocking ataupun auto ignition ni boleh berlaku kalau kita guna minyak petrol di bawah RON yang dicadangkan oleh manufacturer. Contohnya kalau dekat kereta saya, fuel cap tu cakap minimum RON 91. Jadi dekat Malaysia ni, memang paling rendah pun stesen minyak jual RON 95. So, selamatlah. Kalau kata saya gatal pergi cari minyak RON 85, contohnya, lepas tu masuk dalam kereta saya tu, memang akan berlaku knocking. Sebab tu RON 97 dengan RON 100 dia lebih mahal sebab dia susah nak berlaku knocking ni. Ada kereta yang high performance, memang enjin dia operate pada suhu dan tekanan yang lagi tinggi. So memang tak boleh nak isi di bawah dari 97. Jadi nak kena juga isi minyak mahal untuk elak knocking ni. Masalah kalau minyak kita ni terbakar awal sangat adalah piston kita tu masih lagi bergerak ke atas untuk mampatkan udara tu. Dia tak sampai betul-betul dekat atas lagi, minyak tu dah terbakar. Jadi letupan tu akan tolak piston ke bawah. Piston pula tengah nak naik atas. Korang rasa apa akan jadi? Mesti something akan bengkok. Dan macam biasalah, connecting rod ni lah yang akan bengkok dulu.
Jadi memang bahaya. Okey, punca ketiga pula, macam mana con rod ni boleh bengkok adalah kalau kita secara sengaja atau tak sengaja over rev kita punya enjin. Kalau korang perasan, biasanya meter cluster kita akan ada 1 meter untuk rev counter kan. Lepas tu biasanya dekat 6500 atau 7000 tu ada label merah. Maknanya enjin kita ni memang software akan cut off power bila enjin kita dah laju macam tu. Cuma kadang-kadang kalau kereta kita tengah laju, bawa pula dekat gear tinggi, lepas tu kita tiba-tiba downshift. Lagi-lagi kalau kereta manual, memang enjin kita tu akan over rev. Kalau kereta auto, dia takkan tiba-tiba downshift macam ni tau. Kalau pakai pedal shifter pun, software takkan bagi downshift sampai enjin boleh over rev. Tapi kalau kereta tu manual, sebab kita sendiri yang physically masukkan gear tu, memang tak ada software yang boleh kontrol. Jadi kalau enjin ni over rev, maknanya con rod tu dia sekarang ni menampung load yang di luar dari design load dia. Jadi bila load dah lebih sangat, itu yang dia bengkok tu. Tapi kita pun tak adalah nak drive dekat 6000 RPM kan. Kadang-kadang je. Ke memang korang drive dekat 6000 RPM? Okey, punca keempat pula, macam mana con rod ni boleh bengkok? Of course lah kalau kita modify engine kita. Ini maksud saya mod yang berat lah. Contohnya masukkan bolt-on turbo. Jadi engine tu memang nak kena calibrate balik. ECU pun nak kena pakai ECU aftermarket. Jadi settings tu memang dah bukan settings kilang lagi. Bila buat macam ni, memang owner tu sendiri kena ambil responsibility untuk jaga enjin tu. Kalau nak buat pun, pastikan kedai tu betul-betul ada reputasi yang baik. Sebab kalau rosak, kita juga nak kena tanggung bil tu. Bila kita pasang bolt-on turbo contohnya, combustion dalam enjin kita tu akan berlaku pada suhu dan tekanan yang lebih tinggi dari biasa. Sebab tu enjin kita makin power. Cuma kalau con rod tu tak tahan dengan load yang baru ni, bengkoklah dia. Jadi sebab tu kalau enjin kereta baru yang memang ada turbo, design enjin tu lain terus. Dia bukan bolt-on macam tu saja. Keseluruhan enjin tu manufacturer design balik dan tunekan balik. Barulah dia reliable. Jadi kalau kereta baru dah ada turbo, itu korang jangan risau. Dan punca kelima, macam mana con rod ni boleh bengkok, pun boleh berlaku pada siapa-siapa juga, adalah kalau kita punya timing belt atau timing chain kita putus. Bila timing belt kita tu dah putus, maknanya lari teruslah timing crankshaft dengan camshaft kita. Sebab tu nama dia timing belt. Jadi apa yang akan berlaku adalah camshaft yang kontrol naik turun valve kita tu, dia dah tak tahu bila nak naik, bila nak turunkan valve tu. Jadi kalau kata valve tu turun banyak, kena pula dengan piston yang tengah naik atas, memang bertembung lah valve dengan piston ni. Kesan dia akan jadi sama ada valve tu bengkok, piston tu kemek, dan of course con rod akan bengkok. Jadi semua tiga-tiga benda ni tak bagus lah untuk enjin kita. Biasanya timing belt ni manufacturer akan replace bila dah sampai waktu dia. Kalau timing chain pula, dia akan tahan jauh lagi lama dari timing belt sebab dibuat dari besi. Cuma mungkin enjin yang guna timing chain ni ada bising sikit lah daripada timing belt. Video perbezaan antara timing belt dengan timing chain ni saya ada terangkan dekat channel Nas Abdullah dekat sini. Korang sendiri pernah ada pengalaman tak con rod korang bengkok? Masih boleh selamatkan lagi tak enjin tu? Cuba komen dekat bawah. Apa-apa pun kalau anda subscribe, banyak lagi info yang anda akan dapat tentang penjagaan kereta anda. Jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.